Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa laka bi ni'matika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penuntut RAF Academy, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni, pada penghujung siaran kita sebelum melabuhkan tirai untuk masihi menjelang pukul 12. Ini rancangan sebelum, kalau dulu-dulu tu 80-an tu dia ada channel yang apa, kalau ending siaran dia hanya warna-warni tu kan, yang bulat tu. Sebelum kita melabuhkan siri kita, rancangan yang terakhir sebelum kita melabuhkan tirai malam kita ini. Adapun kalau dirujuk pada hijrah, ini permulaan, ini permulaan malam, bermula maghrib tadi, isyak, dan sekarang ni bagi yang dah tidur sebentar tadi, dah boleh dah untuk mengerjakan tahajud. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya kalau kita atur betul-betul susunan masa tu, insya-Allah. Apa yang kita nak cuba lakukan dalam jemaah sekalian, kita nak cuba melazimi atau mulazamah, melazimkan apa yang telah kita mulakan. Yang mana permulaan kita tempoh hari, yakni bermulanya pada PKP 2019 adalah detik permulaan bermulanya atas talian, kelas ataupun online ni. Dan tanda sesuatu amalan itu diterima jemaah sekalian, ianya berkekalan, berpanjangan. Kita berharap begitulah, sebab terzahirnya pengajian kita ni secara atas talian ini hasil daripada musibah yang menimpa kita tempoh hari, yakni COVID. Dan kita berharap daripada musibah itu
datangnya muhasabah. Muhasabah untuk kita merenung di saat kita bermusibah tu, ditimpa musibah. Lalu kita bermuhasabah, akhirnya membawa kepada hijrah kita menuju Allah. Siapa pun kita, apa pun background kita, Allah SWT itu dia sangat menerima hamba-hambanya yang begitu berazam, kesungguhan. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah menerima hamba-hambanya di saat manusia menanti-nanti kejatuhan kita di atas salah dan silap kita. Ada manusia-manusia yang menanti, melihat aku nampak ada diri aku, tunggu dia jatuh dia, sebagai contoh kan. Di saat manusia makhluk yang mana mahu melihat kejatuhan di saat kesalahan, namun Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang menanti kita untuk kita kembali kepadanya dengan penuh keinsafan. Selagi nyawa belum di tengkorok ini, selagi belum terbit dari barat, maka satu peluang yang cukup besar yang menyebabkan iblis akan kecewa yang teramat sangat, itulah keampunan Allah kepada hamba-hambanya yang memohon keampunan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ambil peluang ini untuk kita menjaga majlis ini. Adalah kerana perbahasannya bermula di saat itu. Dan kita nak isi masa-masa kita yang sangat kritikal. Waktu-waktu begini kan kritikal. Waktu kita rehat. Waktu yang orang kata apa, kita nak untuk diri kita kan. Namun kita boleh baginya kembali kepada perkara yang bermanfaat. Iaitu kita duduk dalam majlis ilmu atas talian ni. Dan kita boleh isinya dengan orang kata apa, kita isinya dengan istiqamah. Kita boleh isi dengan istiqamah. Dan padanya Allah izinkan juga, Alhamdulillah, Allah izinkan kita dapat munajat umat. Masya Allah, munajat umat biqiraati suratul Fatihah. Biqiraati suratul Fatihah, saya kira ini satu anugerah yang besar. Sebab Al-Fatihah ni adalah anugerah besar. Saya akan cari dalam tafsir Ibn Katsir, ada di belakang saya ni. Dan surat Toha. Ni terlintas ni. Nanti saya cari. Bahawasanya anugerah besar itu adalah 7 ayat yang dibaca berulang kali. Itulah Al-Fatihah. Dan apabila Allah SWT berikan kita peluang dan ruang untuk kita beramal dengannya. Kita beramal ni yang kita dah baca dalam solat, itu dah tentu dah, rukun dah. Ini kita ada amalan yang kita beramal dengannya. Iaitu kita membaca biqiraat Al-Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. Kemudian kita berdoa, bertawasul dengan kalam Allah. Ini satu anugerah jemaah sekalian. Saya kau tak cari dah, boleh je saya cari sekejap. Surah Toha jemaah sekalian. Silap. Silap berapa dah? Toha. Dekat surah Toha tu ada dia punya tafsiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. 1, 2, 3. Dia juzuk Allah. Oh, ada satu lagi yang tak ada di sini. Oh, bukan di sini. Ada satu lagi. Kat rumah satu lagi. Tak apa. Saya akan cari. Saya akan bawa mas sekalian. Jelas di dalam itu tafsiran daripada surah Toha tu. Dia surah Toha. 2, 3, 6. 6 tak ada. Jilid 6. Yes. 6. Dengan 9. Saya kira antara salah satu. Nanti saya akan tengok. Saya akan tunjuk juga. Saya akan tunjuk. Surah Toha tu. Ada membincangkan tentang surah Al-Fatihah. 7 ayat ini dibaca berulang-ulang. Dan ini yang luar biasa mas sekalian. Dan Alhamdulillah Allah izinkan kita beramal dengannya.
Nanti insyaAllah besok mungkin bila Allah izinkan saya akan bawa perbahasannya. Nak bagi tahunya, Allah izinkan kita beramal dengannya. Allah Ta'ala izinkan kita untuk beramal dengannya melalui silsilah ataupun susu galuh. Dia ada susu galuh yang jelas sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Umi Lim memang tak ada, semalam tak ada, kemarin pun silap tak ada kan. Setiap tempat saya dah update. Mana kalau lepas ke 12 tu tak ada tu, saya tak ada lah. Ustaz, macam mana kalau dalam hati ada rasa riak walaupun sikit, macam share ilmu kat besok ternyata sikit je ada risak pada mana nak sibah. Macam mana boleh timbul begitu kan? Kita tahu ke itu riak? Tahu riak tu apa? Riak tu adalah ibadat nak nunjuk orang. Sibah tu bukan nunjuk orang, tak bagi tahu orang. Riak ni, ra'un, kita buat satu amalan, kita nak tunjuk orang. Satu, riak dengan maksud segala hasil daripada ibadat kita nak tunjuk ke orang. Contoh solat, hasil daripada solat apa? Kesan dia nanti tengok anak dengar kata, niaga bagus, hidup teratur, dan dia tunjuk ke orang lah. Biar orang nampak bahawa aku ni dah berubah, contoh. Ataupun dalam bahasanya, bila dia seorang dia malas. Ibadat ni, riak ni, lawannya ikhlas. Orang riak ni adalah apabila dia berseorangan, dia malas nak beribadat. Dia tak nak, dia tidak seperti mana yang berada di khalayak ramai. Khalayak ramai dia rajin kan. Dia buat itu, dia buat ini kan. Tapi kalau dia bersendirian, langsung apa pun dia tak buat. Dia tak ikhlas lah. Bila ada orang pun dia semangat. Bila tak ada orang, dia lemah. Jadi kalau kita share kebaikan tu karya, itu kita sebarkan kebaikan. Tak ada masalah. Baik, berbalik dengan Fatihah tadi jemaah sekalian. Silsilah atau susu galuh bacaan kiraat tadi dapat bertuan guru Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari. Bayangkan Allah izinkan berjumpa dengan beliau. Yang mana beliau antara yang ulama yang awal, yang pertama lah, yang bersama dengan almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz, yang buka pintu Al-Azhar lah. Dan ada lagi 9 orang, masuk dengan Tan Sri Imam Besar Negara bekas mantan. Dan membawa kepada amalan Fatihah. 14 riwayat je mas sekalian. Waktu tu saya ulang lah, siapa? Kita ulang banyak kali supaya ingat. Supaya kita appreciate amalan-amalan yang langka ni. Amalan langka maksud yang jarang lah kita boleh dapat. Dan amalan ni bukannya kita buat-buat. Dia memang ada sanadnya kan. Bacaan tu kemudian ada pula diberikan doa khusus. Masya Allah. Dan dibaca secara bimbingan macam ni live. Kita baca. Ada amalan kan kita baca sendiri. Tidak kepada... Contoh kita dapat ijazah pada amalan satu amalan, kemudian kita amal sendiri kan. Ini tak, ijazahnya dapat, kemudian saya dapat, kemudian beramal dengan yang memegangnya, pemegang ijazah sebagai contoh. Ada satu doa yang dikongsikan oleh Saibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari, iaitu doa Allahumma bil haqqil Fatihah. Dia ada satu grup. Saya belajar dengan beliau, dia buat satu grup, beliau buat satu grup. Anak-anak murid beliau lah. Kemudian dalam grup tu dia share satu doa tu. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bi haqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bi haqqika man unzilat alaihi al Fatihah as'aluka an. Beliau tulis fi kulli hajat, untuk setiap hajat. Dan sangat mustajab. Lalu kita pun semangat lah. Fatihah ni kita nak baca lah doa. Lepas baca Fatihah nak baca. Rupanya doa itu dibaca setelah bacaan kiraat 14 riwayat. Waktu itu saya baru belajar 3 kiraat, 6 riwayat. Jadi terpadamlah balik. Bukanlah tak boleh baca doa tu, tapi kaedahnya begitu kan. Kita kena hormat lah.
Lalu tak adalah, baru kita nak, Allah katanya, baru nak beramal dengan doa tu, kata tak. Dan beliau juga kata doa tu diberi hanya kepada yang nak beramal. Yang nak beramal pula. Dia tak bagi kat semua pula, katanya. Tak semua dapat doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Entah macam mana, ayat dia, entah macam mana, selang berapa tahun, masuk tahun ketiga tak silap saya, kali beliau pun cakap, entah belajar 7 qiraat, 14 riwayat. Dan beliau sendiri katanya, ambil 14 riwayat 7 qiraat kaedah jama'i ni dengan beliau lah. Entahlah. Laki. Ada seorang tu dah senior lah. Laki. 2 tak ramai. Yang ni perempuan ramai lah. Tapi yang belajar, laki pun ada. Tapi belajar 14 riwayat 7 qiraat, entahlah. Yang dia mengharapkan kepada pewaris. Kan? Dan beliau sendiri juga berkata, kaedah bacaan, ya ada yang belajar, yang pergi pada Mesir, mungkin belajar 10 qiraat. Kan? Dan ambil, tapi dia mufrad, dia ambil satu-satu, ataupun dia ambil 3, dia baca satu-satu. Dan dia bukan baca sambung-sambung ada qiraatnya, baca sambung tak. Ini dia jama'i, dia ikut satu. Dan yang memegang sanad itu beliau saja di Malaysia ni. Kaedah jama'i ni saya tanya sendiri. Bukanlah kita nak kata macam ni, aku je yang ada. Dah, bukan maksud kata kita nak rasa beruntungnya, alhamdulillah, syukur. Syukur. Dan sebab ada orang dia macam ni, kadang-kadang dia nak tahu kan. Dia kan ada orang buat ciri-ciri guru lah, ciri-ciri ni lah kadang-kadang. Kena berpakai macam ni, kena macam ni, macam-macam kan. Kita pun baca je lah, tak apalah. Tu mungkin pandangan dia kan. Tapi dalam bab Quran ni jemaah sekalian, kita akan dapat dia pertama yang bab talaki ni beliau pun sendiri cakap. Yang talaki ni. Yang pertama yang disebutkan bertalaki itu adalah dengan Al-Quran dulu. Sebab dia perlu musyafahah dia. Dia kena ada berdepan dengan guru untuk sebut makharijul huruf, dan kita kena berdepan. Itu maksud talaki itu. Barulah ilmu yang lain. Memang bermula semua dengan Al-Quran. Dan ni bukannya tiba-tiba mula dari saya. Dia susul kalau pada ayahanda saya, ibunda. Yang memang ayahanda start mengajar Quran daripada Tuan Guru Sa'u Bakar, Imam Besar, Imam Bilal, Masjid Negara. Jadi dia orang kata berkesinambungan tau. Dan bila dapat dengan Datuk Salahuddin pula, Omar Aqari, saya rasa syukurlah. Dapat pula beramal dengan Fatihah. Dan saya memang niat ketika, kan, antum semua, anda kena baca ketika dengan saya. Tak boleh ulang ya. Itu yang mahalnya kelas ni. Mahal ni walaupun siapa yang dapatlah nak macam mana kan. Dan kita tak nak paksa orang pun. Tak ada paksaan. Dan tak nak kata kau, oh ni penting ini. Tak ada. Siapa yang rasa-rasalah. Siapa yang nampak lah nak macam mana kan. Ada orang mungkin dia tak nampak, dia anggap biasa je. Fatihah dia boleh skip ke, ataupun dia ada amalan lain, terpulang lah. Amalan masing-masing kan. Yang penting jadi saksi daripada Allah. Dan Allah tanya jawab. Itu saja. Kalau dia boleh jawab amalan tu jelas, okey, bismillah lah. Dan kesan dia kepada diri dia, keluarga dia, anak-anak dia, dia akan nampak setiap amalan tu mesti nampak kesan, dan bukan nak menampakkan pada orang, bukan. Tapi nak nampak kesan, dan kita semakin yakin pada Allah. Kita yakin dengan Allah. Okey. Dan bila sebut sesugalu amalan tersebut, dan kita dapat, alhamdulillah. Dan dibacakan dengan berjemaah. Dan walaupun ada usaha untuk memberhentikan dengan yalah, orang tak semuanya akan berpuas hati kan. Kadang-kadang dia tak dapat apa yang dia nak, maka dia tak berpuas hati lah. Maka akan stop. Dia stop. Macam page yang lama stop. Kemudian buka lagi satu. Ni saya nak bagi tahu, kan saya pernah cakap ada seorang jemaah kita ni, dia WhatsApp saya, dia nak kata, Ustaz, saya nak bagi semangat kata. Satu sudut daripada seorang jemaah yang ada isu rasukan, sihir, kemudian jin tu sendiri yang cakap. Maksud dia tak suka dengan kelas munajat ni.
dan dia nampak bila baca Al-Fatihah terbuka pintu langit. Memang pun Al-Fatihah kan 7 pintu langit, 7 petal langit turun, 7 petal langit terbuka ketika menurunkan 2 surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah 2 ayat akhir. Itu dekat lengan jin musuh, dia tak suka. Dan dia sendiri cakap benda tu tak suka. Dan ni satu lagi adalah pula daripada seorang jemaah kita yang diingatkan ketika dia terpisah sekejap dengan page yang lama, dia diingatkan oleh dipanggil bahasanya wali Allah lah, bahasanya kan. Tapi secara gaibnya ialah alam ghaib ini juga ada makhluk yang Allah jadikan secara gaib kan. Dia bagi tahu, dia kata suruh cari kelas, kita tengok ni di kalangan dari sisi yang baik. Saya pun cakap alhamdulillah hazam min fali rabbi, mudah-mudahan Allah berkatilah. Makna dua-dua sisi ada, yang baik dan buruk. Yang buruk memang tak sukalah, yang baik maka dia akan tekankan. Malah dia tunggu. Dia tunggu. Ini susu galuh daripada keturunan lah. Keturunan yang baik ni. Maka Allah hantar. Kata apa? Jin Islam lah. Jin Islam kan. Jin Islam yang baik. Kita tak berkawan dengan dia. Tapi dia pun makhluk Allah kan. Makhluk Allah yang taat. Dia datang dan memberitahu. Begitulah. Itu kelebihan lah. Bagi saya itu satu kelebihan. Kelebihannya ada pada si fulanah ni. Dan itu satu perkara yang baik. Kalau perkara itu membantu kita untuk taat. Membantu kita untuk menambah kebaikan, amalan. Itu satu perkara yang baik lah. Dan beliau melalui pengalaman itu. Apatah lagi dengan kelas munajat umat ni. Siap tunggu kita. Pandang kan. Dia tahu dia pandang ni suruh cari tu. Dia ingat bila tak ada munajat dia suka kan. Dia sukalah. Rupanya kena marah. Cari kelas tu katanya. Ibarat macam tu lah, dia bagi signal wajah dia. Macam itu. Jadi poin saya yang saya nak sampaikan, kadang-kadang kita perlu satu bukti begitu. Satu bukti, satu tanda ataupun beberapa pedoman untuk kita sebab untuk meneruskan. Memang setengah tu memang akan perlukan sokongan begitu. Bagi saya, penceritaan seperti itu, pengalaman-pengalaman yang dilalui, dia memberikan satu tambah nilai untuk kita yang mana terus istiqamah. Terus istiqamah ni untuk terus menjaga, untuk jadi sebahagian daripada jamaah skuad munajat umat yang saya kira insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat, Allah terima munajat kita setiap malam ini dengan berwasilahkan bertawasul ayatnya dengan kalamullah, masya-Allah, kalamullah sendiri. Dan amalan yang kita amalkan itu Al-Fatihah, masya-Allah. Jadi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dan untuk saya lepaskan contoh kalau nak beramal sendiri dengan Fatihah, kata tuan guru kata Datuk Syekh Salahuddin Maqari kena ambil 14 riwayat 7 qiraat. Bermaksud kalau antum nak baca sendiri, kenalah ambil belajar 14 riwayat 7 qiraat. Personal lah, one to one. Jadual pula tak ada. Dah penuh dah. Dah penuh. Tak boleh lah. Jadi maknanya kena baca dengan saya. Itu ceritanya. Bukan tak boleh nak baca sendiri. Boleh. Tapi dah diletakkan syarat yang ambil 14 riwayat 7 qiraat sahaja. Maka dengan itu, untuk memanfaatkan perkara ini, maka saya buatlah secara terbuka begini. Dan alhamdulillah, banyaklah manfaatnya jemaah sekalian. Mudah-mudahan banyaklah manfaat yang telah kita sebarkan melalui amalan munajat umat ini. Dan akhirnya alhamdulillah amalan munajat umat ini juga jemaah sekalian, Allah izinkan untuk dibacakan di depan Kaabah. Masya Allah. Dibacakan di Makkah Al-Mukarramah, di hadapan Kaabah. Allah izinkan. Antara amalan-amalan yang kita boleh amalkan di sini dan sampai ke sana. Syukurlah. Maknanya itu satu petanda amalan-amalan itu diterima insya-Allah di sisi Allah, mudah-mudahan. Dan bukan untuk kita seorang, amalan untuk kita berjemaah, asbab umat.
Jadi alhamdulillah, dan saya pernah kongsikan kan gambar yang mana kalau pergi tengok page saya yang lama tu, ada lagi page tu. Ada lagi page tu. Boleh tengok gambar tu. Ramai. Baca di hadapan Kaabah. Letak air siap. Alhamdulillah tak kena halau dengan Pak Arab. Sana jangan cek pasal. Nampak pelik sikit dia. Bida'ah terus sekarang. Jangan. Jadi alhamdulillah, duduk depan Kaabah seramai-ramai dengan 80 lebih. Baca tu, air letak depan Kaabah tu, letak air. Bukan sebotol dua, berbotol-botol. Cukuplah sekali, alhamdulillah. Itu petanda kalau boleh buat setiap kali. Dan waktu itu, even masa orang kata apa, nak buat lain sekali pun belum tentu boleh dapat. Sebab waktu itu tengah lengang. Boleh kita ramai-ramai pula duduk. Masya Allah, saya cakap, okeylah. Cukuplah sebagai tanda lah. Sebagai tanda lah untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman. Panduan dan pedoman bahawasanya amalan ini diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Dan memang kat sana kalau niat tak betul pun ada juga yang buat. Cuma kalau apabila di hadapan Kaabah, don't play. Jangan main-main di hadapan Kaabah. Pula waktu tu penjuru dibaca tu dekat pancur emas. Amalan tu dibaca di bertentang dengan pancur emas. Di hadapan Kaabah jangan main. Depan Kaabah jangan main-main. Itu dia punya, orang kata frekuensi, bahasa frekuensi lah. Kemustajaban dia. Jangan pasal. Kalau tak kena gaya, habis. Tak kena gaya memang. Sebab itu zon-zon yang memang Allah pelihara 100%. Jadi, alhamdulillah. Nak bagi tahu jemaah sekalian, kalau yang berbicara tentang pengajian ni yang orang kata apa, perlukan kepada hajat, perlukan kepada ikhtiar. Bagi tahu poin tadi tu, Kaabah tu. Itu satu poin besar. Dan yang ada live waktu itu ikut live kan, jadi saksi alhamdulillah. Tak ada kena halang, tak kena berhenti pun. Kat situ memang unpredictable lah. Kita tak boleh nak expect macam mana penjaga-penjaga situ. Kadang-kadang situ mata-mata lagi ramai mas kan, jangan main-main. Saya bercakap ni sebab dah kena. Dah kena. Kita dah tahu kat situ ada mata-mata. Dia pakai biasa je. Rupanya mata-mata. Sebab apa tu tempat tumpuan manusia kan, seluruh dunia. Jadi memang tahap keselamatan tu memang tinggi. Jadi nawaitu yang baik, ya sudah pasti nawaitu kena baik. InsyaAllah semua nak beritahu dengan hasilan nawaitu itu, amalan ini diizinkan untuk dilaksanakan. Memang kita, alhamdulillah, kita nawaitu macam-macam amalan kita nak amal kat sana kan. Kita dah sampai sana, berazam sungguh nak amal macam-macam. Semua niat nawaitu kita nak beramal yang baik-baik, semua kita nak buat. Cuma soalan dia, amalan mana yang diterjemahkan nanti di sananya, yang kita dah buat di sini, yang mampu diterjemahkan di sana. Tu maksud saya. Ataupun amalan yang berjaya kita lakukan di sana dan istiqomahkan di sini, di rumah kita, di kampung halaman kita balik. Itu maksud dia. Atau amalan yang di sini bawa di sana. Pengalaman saya lalu share pada kawan. Suatu hari kawan saya jumpa ustaz masih ibadah haji. Oh ya, Puan Saliza. Di situ dia beritahu ke? InsyaAllah. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu pedoman kita lah, satu panduan amalan yang kita lakukan, terutamanya munajat umat ni. Dan satu lagi yang saya lihat ibrahnya, bila sebut munajat umat ni dia kan kita untuk jemaah kan, ramai kan. Jadi bila kita boleh, Allah izinkan tempoh hari, kita boleh baca, kita baca pula secara berjemaah. Berjemaah tu, dan kita kan ummah kan, dan baca seberjemaah ramai kumpul, dan Masya Allah, Allah izinkan.
Masuk kata realisasi nak nampak secara berjemaah tu terbukti. Kalau saya baca seorang-seorang tu mungkin lah kan. Okay, saya baca kan. Ni kita buat live contoh. Saya baca depan Kaabah, saya baca Al-Fatihah seorang-seorang. Okey, boleh lah. Boleh lah. Nah, insyaAllah. Ya Puan Rita, mudah-mudahan Allah tempatkan nenda Puan Rita di tempat yang solehah, di hamba-hamba yang solehah insyaAllah. Niatkan pahala untuk arwah. Mudah-mudahan cucu kan mengalirlah pahala untuk almarhumah nenda Puan Rita kita. InsyaAllah. Kita bila kematian yang ada, orang kata apa, pertalian darah ni, kita niat insyaAllah apa amalan kita tu kita buat sampaikan kepada dia insyaAllah. Sebelum tak ada 3 hari kami memang buat hal platform ni, baru tahu macam mana kan. Tapi tak apa, insyaAllah. Baik jemaah sekalian, itu dah sikit gambaran lah sebelum kita tutup dengan munajat umat ni. Saya nak gambarkan begitu susah-susah kita, susah payah kita untuk jadi sebahagian pada skuad munajat umat ni bukan satu perkara yang sia-sia lah, dan dia bukan amalan yang dibuat-buat, direka-reka, tidak. Dia pertama memang qiraat tu memang wujud, memang sampai kepada bagi Nabi Muhammad SAW, ada sanadnya, dan doa itu juga bukan reka-reka, memang wujud daripada Syabul Fadilah Datuk Syekh Salahuddin Umar Qari, pada ulama Al-Quran. Sebab ulama ni yang kita berguru dengan dia tentang Quran, yang mengajarnya dan belajar dan mengajar sebaik-baik Nabi kita. Alhamdulillah. Dan kita pun telah terjemahkannya di Makkah Al-Mukarramah, di hadapan Kaabah, secara berjemaah juga. Bukan maksud saya baca seorang-seorang curik-curik, nyorok-nyorok. Bukan nyorok-nyorok belakang tiang, baca duduk seorang-seorang. Tak ada jemaah sekalian. Munajat umat ni telah pun dibaca di hadapan Kaabah secara beramai-ramai. 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 Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah terima kita, Allah berikan kekuatan pada kita di saat kita berada di akhir zaman ni, di saat manusia ada golongan setengah itu cuba merangka-rangka, menyangka-nyangka, merangka-rangka, menyangka-nyangka tentang kebimbangan, kebimbangan, namun kita insya-Allah kita cuba untuk hilangkan kebimbangan itu dengan bimbingan munajat umat. Itu ikhtiarlah, masya-Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Hazza min fali rabbi. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syed Yusof, masya-Allah. Inilah namanya, dia ialah mungkin setengah tu menganggap ialah ini kan amalan yang ialah tak wajib pun nak buat, kan, tak wajib. Tapi apabila datangnya kesedaran, Allah datangkan amalan ni, maka Allah takdirkan amalan ni ada. Memang seramai-ramai ni, inilah tak perlu kita tunggu. Bukan tak boleh nak buat jemaah, orang kata apa, tapi tak perlu tunggu event-event lah. Kita hari-hari kita nak ada majlis munajat umat. Dan saya kira bila ada online ni, di rumah masing-masing pula tu, boleh buat. Boleh orang kata apa, ikutlah. Nak teruskan ke, nak live ke. Bagi saya, satu kemudahan rahmat Allah untuk kita buat majlis secara online, secara atas talian, yang kita boleh stay sekejap dalam sejam untuk kita kekalkan amalan, untuk kita buat macam majlis doa selamat, kita minta munajat turun macam contoh kan, yang sebagai contoh kan, nak mempertahankan undang-undang Islam, kita nak berdoakan tentang Palestin, kita nak doakan tentang macam-macam hajat kan. Kalau kita nak kumpulkan, ialah walaupun lah tak seramainya, tapi nak kumpulkan dalam beratus-ratus orang ni, kalau nak buat majlis kenduri pasal kemah jenuh lagi, nak buat kenduri makan lagi, nak macam-macam hal lagi.
Allah dah bagi kemudahan ni. Dan pula kalau tanya siapa yang lead tu, siapa ustaz tu, siapa, tak apa, cakap je saya ni khadam saja, kuli kepada amalan ini, yang mana telah pun sampai saya ambil daripada guru yang benar. Tak ada masalah. Yang tengok saya ni, tengok guru tu yang dapat tu. Dia bukan main cedok-cedok, main buka-buka, main tidak, ni mas sekalian. Jadi bila kata amalan tu jelas, maka kita jaga. Allahu Akbar. InsyaAllah. Ya, kita ibarat sniper lah. Sniper kan tak ramai. Sekali tembak, tepat. Penembak tepat. Jadi mudah-mudahanlah doa-doa yang kita panjatkan dalam siri munajat umat ni, dengan wasilah Fatihah dan doa khusus tu, mudah-mudahan jadi penembak tepat kepada seluruh hajat. Dan jangan expect sekali minta terus dapat. Allah Maha Kaya, Maha Berkuasa. Hak Allah nak bagi kita bila-bila masa. Cuma soalan yang kita kena jawab di sini, adakah kita yakin Allah boleh tunaikan hajat kita bila-bila masa? Itu soalan. Kalau kita boleh yakin Allah boleh tunaikan hajat kita bila-bila masa, maka itulah keyakinan yang tanpa batasan. Tapi jangan kita sangka, jangan kita pula menyangka kalau dah bila-bila masa, bila Allah boleh tunaikan, jangan pula begitu. Mana itu tak yakin Allah boleh tunaikan bila-bila masa. Tugas kita teruskan saja meminta, kuasa Allah yang akan menentukan bila. Selagi kita buat, selagi itu kita tidak akan berhenti meminta. Apabila dah dapat, lagi tak berhenti meminta. Itu maksudnya. Lagi dapat, lagi tak berhenti. Itu maksudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian, insyaAllah kita teruskan dengan majlis munajat umat di qiraatil Fatihah, sab'ah qiraah, arba'a syarah riwayah fi kulli hajat, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا kepada negara Malaysia ya Allah
Jauhkan pada balak, bencana, malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan dan kepayahan, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, daripada segala musuh-musuh Islam cuba merosakkan negara Palestin, ya Allah. Berilah bantuan kepada mujahidin muslimin, ikhwanana, ya Allah, muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, ya Allah. Bebaskanlah, ya Allah, cengkaman musuh durjana, ya Allah. Dan seluruh negara-negara Islam, kuatkanlah, ya Allah, kukuhkanlah kedudukan negara Islam di dunia ini, ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat, ya Rabb, khususan pada semua jemaahnya ada pada malam ni, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, ya Allah, dunia dan akhirat. Permudahkan segala urusan kami dunia dan akhirat, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat, ya Rabb. Ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Saya sudah menajak umat kita pada malam yang penuh barakah ni dengan bacaan suratul Fatihah, kiraat 7. Kiraat 7 bagi yang baru ikut, mungkin baru dengar, dia ada 9 kali bacaan. Ada perubahan pada beberapa kalimah, yakni 5 bacaan pertama itu perubahan pada Maliki Yaumiddin, satu harkat. Kemudian bacaan yang kedua, Alaihimu, masih mengekalkan Maliki Yaumiddin, Alaihimu 2 harkat. Bacaan yang ketiga, Maliki Yaumiddin, dan perubahan pada ihdinas sin sad, tukar pada sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, 2 harkat. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Pada bacaan yang keempat, perubahan pada Maliki Yaumiddin. Seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, perubahan pada alaihimu, tukar kepada alaihum, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ila akhir ayat. Pada bacaan yang kelima, perubahan pada Maliki Yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, kembali kepada asal, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian yang kelima, yang keenam kembali kepada riwayat Hafsun yang biasa kita baca, tak ada apa-apa perubahan. Yang ketujuh ada perubahan Ar-Rahmanur Rahim, 2 harkat, Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Bacaan yang ketujuh. Yang belakang alaihim ila akhir ayat. Yang ke-8 Ar-Rahmanur Rahim, 4 harkat. Kemudian tiada perubahan yang seterusnya, alaihim seperti biasa. Yang bacaan yang ke-9, yang ke-8, yang ke-9 Ar-Rahmanur Rahim, 6 harkat. Ar-Rahmanur Rahim, 6 rakaat, Maliki Yaumiddin ila akhir ayat. Tak ada yang ada perubahan, alaihim. Ini kaedah bacaan kiraat 14 riwayat, 7 kiraat 14 riwayat. Fi kulli hajat, bagi setiap hajat. Dan bacalah dengan yakin, yakinlah dengan Allah melalui tawassul dengan kalamullah sendiri. Mudah-mudahan Allah pandang kita, Allah angkat segala kesusahan kita, Allah gantikan kebaikan yang berkat, Allah limpah ruahkan rezeki tanpa hisab, Allah beri kesihatan yang berpanjangan sehinggalah kita kembali ke rahmatullah. Allah jauhkan kita dari segala bentuk fitnah kehidupan, konspirasi sana, konspirasi sini, perkara-perkara yang membimbang-bimbangkan. InsyaAllah selagi mana kita berada dalam bimbingan niat ini melalui pengajian, insyaAllah kita akan jauh daripada perkara yang membimbangkan itu. Itu saja mas sekalian. Mohon ampun, apa saya ada kekurangan, terkasar kata kurang bicara dan penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada silakan akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.